Yang pertama adalah objektif kami adalah untuk mengenal pasti punca-punca stres. Selain daripada itu adalah untuk menyatakan kesan-kesan stres terhadap kesehatan. Dan yang terakhir adalah dapat menghuraikan langkah-langkah mengatasi stres. Stres. Apa itu stres? Stres adalah tindak balas fizikal, emosi dan mental seseorang terhadap sesuatu perubahan atau tuntutan. Stres terbahagi kepada dua, iaitu eustress dan juga distress. Eustress boleh membuat hidup kita lebih menarik. Tanpanya, kita akan mudah berasa bosan, cepat berasa puas dan kurang motivasi. Emosional, eustress boleh membuat perasaan seseorang itu menjadi positif, seperti kepuasan, inspirasi dan motivasi. Jenis tekanan yang kedua adalah tekanan negatif atau disebut distress. Distress berlaku apabila terdapat tekanan yang melampau dan mengakibatkan kesan negatif. Sebagai contoh, dimarahi depan orang ramai dan hasil kerja diambil orang lain. Distress menjadi tekanan kepada individu yang seterusnya menyebabkan kemurungan. Seterusnya, saya akan berkongsikan kepada kalian berkaitan dengan faktor berlakunya stres. Antara faktor berlakunya stres adalah faktor dalaman yang saya akan kongsi kepada kalian. Di mana faktor dalaman ini adalah disebabkan oleh individu itu sendiri. Sebagai contoh, individu tersebut kurang keyakinan terhadap dirinya dan individu tersebut terlalu memikirkan dan menginginkan kesempurnaan terhadap diri mereka. Seterusnya adalah isu semasa, iaitu terdapat 3 faktor utama, iaitu ibu bapa, rakan-rakan dan juga malapetaka dan musibah. Dalam ibu bapa, kita dapat lihat apabila berlakunya pengabaian, berlakunya kematian, kehilangan orang yang tersayang, berpindah rumah baru, kelahiran adik baru, konflik antara ibu bapa. Untuk rakan-rakan, apabila berlakunya buli dan juga peras ugut. Dan akhir sekali adalah malapetaka. Malapetaka ni berlaku apabila melibatkan banjir dan juga kemalangan. Okey, saya akan terangkan kesan positif stres. Yang pertama adalah sumber motivasi diri dan yang kedua ialah perubahan positif. Yang ketiga ialah meningkatkan kekuatan otak. Yang seterusnya ialah motivasi untuk kecemerlangan diri dan akhirnya ia dapat membuat kita lebih kuat pada masa hadapan. Seterusnya ialah kesan negatif stres. Kita dapat lihat ada 6 poin, iaitu yang pertama sering lupa dan susah untuk fokus, yang kedua insomnia, yang ketiga sakit kepala, emosi tidak stabil, sistem penghadapan terganggu dan juga penyakit jantung. Ada masalah serabut ataupun stres yang membuatkan emosi terganggu, kecewa, sedih. Jadi apa yang perlu buat adalah cari ruang, rehatkan diri ataupun dengan cara kita berhenti seketika daripada perkara tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kita pergi bercuti. Boleh atasinya. Pergi ke mana? Ke gunung. Kita pergi hiking. Atau pergi ke laut atau sungai ataupun kita pergi ke pantai untuk berkelah. Supaya apa? Supaya kita dapat cari ruang dan keluar daripada lingkungan masalah tersebut dan mendapatkan ketenangan hati, diri, emosi agar emosi kembali ceria dan masalah tersebut selesai. Untuk mengatasi stres yang seterusnya ialah dengan berfikiran positif ataupun bersangka baik, kerana dengan bersangka baik merupakan ubat hati, akan jauh daripada perasaan dengki, marah dan sebagainya. Manakala kalau kita bersangka buruk dan berfikiran positif, ia merupakan penyakit hati di mana akan menimbulkan perasaan marah, benci dan iri hati. Dan kalau kita bersangka baik ni, kita kena percaya bahawa dengan bersangka baik, setiap musibah yang menimpa itu ada rahmatnya, ada kebaikannya. Okey, antara salah satu cara untuk kita atasi stres adalah mengamalkan
amalan gaya hidup yang sihat. Okey, sebab apa kita kena amalkan gaya hidup sihat ni? Sebab bermulalah amalan gaya hidup sihat ni, kita akan mendapatkan kestabilan minda dan kestabilan tubuh badan juga. Orang cakap apa? Minda yang cerdas datang daripada badan yang cergas. So, apakah contoh amalan gaya hidup sihat ni? Antaranya, okey, contoh yang pertama adalah seperti basikal. Contoh yang kedua adalah seperti dia, tengok dia berjogging. Itulah antara amalan gaya hidup sihat. Salah satu cara untuk menangani stres adalah berkongsi perasaan dengan seseorang. Bercakaplah dengan ahli keluarga atau kawan-kawan yang rapat dengan anda dan anda boleh percayai yang dapat memahami perasaan dan situasi anda sekarang. Luahkanlah dan kongsi perasaan anda dengan mereka. Apabila anda berkongsi perasaan dengan orang lain, ini akan membuat anda rasa lega dan ini dapat mengurangkan tekanan yang anda hadapi. Anda akan merasai bahawa masih ada orang yang sayang dan ambil berat tentang anda. Tidak semua perasaan yang kita hadapi kita harus pendam.